Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Okay, kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah dan juga bacaan doa belajar lah. Okay, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad. Okey, apa khabar semua? Khabar baik, cikgu. Baik. Alhamdulillah, syukur. Ada yang demam-demam ke? Ada yang sakit? Tak ada. Ada. Ada yang hari ni MC tapi masuk ke kelas, tahniah lah kerana anda semua dapat menghadiri kelas RBT Kegiatan 1 untuk sesi kali kedua lah. Kali kedua kita dalam talian lah. InsyaAllah lepas raya haji, awak akan pulang balik ke Mata hari apa? Rabu ke Selasa? Selasa. Awak akan pulang ke mana? Hari Selasa kan? Okay, Selasa insyaAllah kita akan jumpa balik lah, awak balik ke Mata. InsyaAllah Rabu kita kelas seperti biasa lah. Semoga semuanya sihat-sihat. Okay, tolong on kamera lah. Boleh on kamera. Okay, saya rakamkan kita punya pertemuan ni. InsyaAllah saya akan tukar pada bentuk dalam bentuk YouTube, awak boleh tengok lah. Okay. Siapa yang ada data yang baik kan, ada data lebih, on lah kamera awak supaya ada serasa suasana belajar. Okay. Boleh on? Tak boleh? Ada berapa orang baru? 1, 2 orang baru. Okay. Setakat ni 114 yang ada. Okay, untuk makluman anda untuk kelas minggu hari Khamis ni, insyaAllah lah saya akan buat quiz. InsyaAllah lah. InsyaAllah saya akan buat quiz. Jadi kita akan habiskan topik ni pada hari ini, sambungan yang lepas. Dan insyaAllah kita akan buat quiz pada pertemuan akan datang. Okay, sebelum awak pulang lah. Saya berhajat untuk selesaikan topik yang bab 2 kan. Okay, bab 2 iaitu pengurusan projek pada hari inilah. Okay, boleh kita mula? Mula dah pun kan? Cikgu. Saya nak sharekan data saya. Mana saya pergi ni? Ada. Sekejap Nampak apa yang saya share ni? Jelas? Yes. Okey, bab 2 pengurusan projek. Yang ni kita dah kan? Dah. Ni, dah ingat lagi saya saja tayangan semula untuk awak ingatkan definisi pengurusan projek. Ingat? Ingat. Okey, dah selesai. Yang ni pula. Ni apa? Ni. Tadi kita cerita pasal kasut kan? Okey, ni. Ingat lagi tak? Ingat. Ingat Okey, kalau dalam buku teks mungkin lain lah. Kan? Dalam buku teks gambar apa buku teks? Tiru apa yang ada sekeliling ni? Sarang burung. Sarang burung tempur. Itu sarang burung tempur sarang burung tempur tukar kepada buayan. Balikkan hasil.
Kalau dalam awak punya buku teks gambar apa kakak? Saya. Layar kereta Layar. jadi susu kan. Lepas Yang ni bunga. bukan saiz sedia ada. Kalau dalam buku teks gambar apa? Bendera. Bendera. Bendera besar Bendera. atau bendera kecil. Okey. Yang ni minta balikkan dudukan gambar awak punya buku teks. Siapa dia gambar apa? Tiket. Gambar baju. Baju hujan. Jaket. Jaket kan? Yang boleh buat baju hujan, boleh buat Jaket baju baju sejuk. hujan. Okey. Okey, langkah mengenai idea saya dah terangkan, pemajan, mengambil kira, bacaan, bimbingan guru, soal selidik, dan internet dan lawatan. Okey. Ini organisasi cat yang biasa dapat dalam industri lah. Dekat luar sana nanti. Dekat dunia yang sebenar. Okey. Ini dalam dunia kita lah, dunia pembelajaran di sekolah. Sikit je. Okey. Ini pula adalah langkah-langkah pengurusan pelaksanaan projek. Ada 5 kan? Yang 3 betul. Rancangan. Kemudian kita ada penjadualan. Kita ada pengawalan. Okey. Jadual kerja, garis panduan. Okey. Penyediaan jadual kerja. Ni dah. Sampai mana hari tu? Sampai sini ya? Sampai sini yo. Tadi. Sampai jadual ni kan? Pengawalan ni kan? Okey, tersambung pada jadual kerja berdiri berdasarkan garis panduan berikut. Okey, yang itu kita nak buat jadual kerja ni. Jadual kerja boleh buat dalam 2 bentuk, iaitu yang pertama jadual kerja, ingat lagi tak? Boleh buat dalam 2 bentuk. Yang pertama carta. Catakan. Catakan lagi satu. Catakan. Mat. Apa dia? Kayak. Catakan yang ni lagi. Blok hubungan. Catakan catabah. Catakan dengan ni lah. Catabah. Catabah. Betul. Catakan dengan catabah ada 2 lah. Tapi yang kaedah kita suka guna, yang senang untuk digunakan catakan ni. Macam ni. Okey. Okay, penjadual mesti ni lah. Kita nak tentukan aktiviti jadual. Kita menyusun aktiviti, anggaran sumber yang diperlukan, anggaran tempoh masa yang diperlukan dan juga kos dan penyediaan bajet. Ni dah belajar minggu lepas. Okey, cuba awak rancang bina jadual kerja dalam menghasilkan 100 kitchen dari langkah persediaan bahan sehingga dapat memasarkannya. Okey, sediakan senarai bahan dan alatan yang diperlukan dalam menghasilkan kitchen tersebut. Ini tugasan. Boleh? Saya screenshot, saya masukkan dalam awak punya ni. Saya akan masukkan dalam Telegram. Okey, ini tugasan untuk awak lah. Okey, boleh? Boleh. Okey, sekejap lagi awak buat lah. Dan hantar mengikut nanti ikut kelas masing-masing lah dalam grup. Okey. Penyediaan anggaran kos kita ada 2 kaedah. Yang pertama kita gunakan kaedah unit ataupun kuantiti. Yang kedua kita guna konsep SMART. Okey. Dalam kaedah unit dan kuantiti ni dia mudah sahaja. Kita boleh gunakan anggaran sesuatu kuantiti ataupun perkhidmatan kita nak buat lah. Contoh, kos sebuah kerusi kita anggarkan harga dia RM15. Jadi kos untuk 20 kerusi harganya akan jadi RM300. Rasa-rasa kos unit dan kuantiti ni tepat tak? Ni kita anggarkan je lah. Kita agak-agak mengikut harga pasaran yang ada, kita ikut je. Tapi kita tak tahu berapa untung, berapa rugi. Betul tak? Betul. Itu hanya kos nak buat saja kan. Kita tak boleh nak ambil keuntungan, tak tahu logik tak logik kan, harga barang. Okey, yang kedua kita akan panggil the SMART. SMART ni iaitu yang pertama iaitu spesifik.
Apa tujuan projek dihasilkan? Agakkan nak buat projek, contoh nak buat kerusi. Untuk apa buat kerusi tu? Memanglah untuk duduk. Tapi siapa yang nak duduk? Macam tu, faham tak? Kalau yang unit tadi kita hanya buat kerusi je, kita tak fikir pun siapa yang nak duduk. Yang ni kita kena fikir siapa yang nak duduk. Betul tak? Betul. Kalau untuk warga emas, kerusi yang macam ni yang sesuai agak-agak? Roda. Warga emas orang Kerusi tu, yang- mungkin kerusi yang ada roda. Betul tak? Kalau pelajar, kerusi macam mana yang sesuai? Kayu. Kursi batu. Kerusi Kayu. kayu lah kan? Kerusi Atau kerusi plastik. plastik. Yang kat rumah kan, kat sekolah tu. Kalau untuk taman-taman permainan, sesuai tak kerusi plastik? Tak. Kenapa tak sesuai? Hancur. Sebab Apa dia? Bocor. Kalau kat taman permainan, awak tengok kerusi dia macam mana? Patah. satu. Patah. Buat dari batu kan. Kalau ni dia kena hujan panas tak reput. Kalau plastik mungkin boleh reput. Okey, M iaitu Betul. measurable, ukur kos untuk yang terlibat lah. Kita boleh ukur berapa banyak kos yang akan terlibat. Sebab kita dah tahu dah, kita dah spesifik dah tadi. Okay, kita nak buat kerusi roda. Jadi kita tahu bahan-bahan apa yang kita akan gunakan. Kita nak buat kerusi plastik, jadi bahan-bahan apa kita kena nak gunakan. Kita nak buat kerusi taman, so kita tahu bahan-bahan yang kita gunakan. Okay, kita boleh ukur kos dia. Lepas tu A, attainable, mampu dilaksana mengikut keupayaan dan sumber yang ada. Faham tak? Contohnya dekat kelas ni, cikgu kata okey, kita buat kerusi plastik. Awak rasa sesuai tak kita nak buat kat sekolah? Kita nak buat sendiri kat sekolah? Boleh? Tak. Sepatutnya tak boleh lah sebabnya kita tak ada keupayaan, kita tak ada sumber. Kan? Takkan nak bina kilang plastik dekat Matap. Jadi kita boleh buat kerusi taman sebab dia buat daripada kayu. Kan? Boleh tak? Faham tak tu? Boleh. Betul. Kita ada sumber. Contohnya kita hanya buat bekas pensel, contohnya bolehlah sesuai buat kat sekolah. Agak kalau nak suruh buat pen, boleh tak buat pen dekat sekolah? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Kita tak ada keupayaan, kita ada sumber. Okey? Kemudian realistik, sesuai atau tidak adalah untuk mencapai tujuan. Okey. Kita tengok dia mencapai tak apa yang kita matlamat kita nak tadi. Spesifik tadi kita punya tujuan. Okey, time bound, jadi tempoh projek untuk dilaksanakan. Okey, kita tengok satu persatu secara detail. S iaitu apa? Spesifik. Nama tajuk bingkai gambar. Tujuannya apa? Hiasan dididik meja tulis. Bilangan 100 unit, sasaran dia guru untuk pelajar. Jadi kalau guru untuk pelajar awak dah boleh tahu harga agak-agak yang sesuai. Agak-agak kita boleh tak pakai bingkai plastik daripada bingkai gambar dia buat daripada emas. Tak. Sesuai tak? Kita tak ada duit nak beli, betul tak? Betul. Jadi kita kena harga dah tahu dah range harga untuk pelajar dan guru berapa agak-agak nilai dia kan. Okey. Tujuan projek spesifik lah. Okey, kemudian kita ada ni contoh frame-frame gambar yang kita boleh buat dekat sekolah kan. Betul tak? Boleh cari tak bahan-bahan dan sumber ni kat sekolah? Boleh. Boleh kan? Boleh. Okey, jadi ia bersesuaian lah. Okey. Kemudian kita tengok M. Apa M? Ini. Measurable. Dia tahu kos pengeluarannya berapa, kos bahan mentah berapa, kos upah berapa, kos overhead. Sama dengan hasil semua itu adalah kos, dipanggil kos pengeluaran. Okey, kita kena ambil tahu kos bahan, kos upah, kos overhead. Okey, kos bahan mentah. Adakah dia termasuk dalam kos alatan? Okey, kos bahan mentah ni, okey. Kos pengeluaran kita libatkan benda yang kita akan hasilkan. Okey, jadi untuk menghasilnya kan kita kena ada bahan, kita kena ada upah orang yang kerja, kita kena ada kos overhead. Nanti kita kena satu persatu lah.
Kalau kos alatan tu kita hanya beli sekali dan kita boleh guna ulang. Boleh guna lagi. Jadi dia tidak terlibat dalam kos pengeluaran. Faham tak? Okey. Faham. Kos upah. Okey, sekarang saya nak tanya. Kos upah ni upah orang yang buat kerja. Faham tak? Apa-apa kita kena buat untuk hasilkan produk, kita harus dibayar upah. Wajib dibayar upah lah. Contohnya lah, awak tak nak buat, awak nak suruh orang lain buat, awak nak upah kat orang buat. Kena bayar tak? Kena. Okey. Tiba-tiba awak tak nak upah orang. Awak kata tak apalah, saya buat sendiri. Kena bayar tak upah? Tak payah. Bayar. Tak payah. Siapa yang rasa tak nak dibayar sebab dia buat sendiri? Angkat tangan. Angkat tangan mana nampak tak? Ya. Okeylah. Kenapa awak rasa dia tak payah dibayar? Ada yang kata tadi tak nak dibayar kan? Kenapa awak rasa tak perlu dibayar? Sebab kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Okey, jadi tenaga awak tak payah dibayar lah. Tak payah. Tak. Ya. Awak tak payah makan buat kerja tu. Ya. Faham. Nak kena bayar ke tak? Tak. Ha? Ya. Yang kata kena bayar pula. Yang kata mengatakan kos upah walaupun saya buat sendiri saya kena bayar. Kenapa kena bayar? Sebab nak makan. Kan? Duit kos upah tadi tu kita gunakan tenaga orang, ataupun kita gunakan tenaga kita perlu dibayar. Sebab tenaga yang terhasil perlu dibayar. Walaupun projek tu projek kita sendiri, dia mesti ada upah. Faham tak? Kalau kita tak nak buat, kita boleh bagi orang lain. Tiba-tiba awak sakit, projek awak tengah buat. Oleh kerana awak tak sediakan kos upah tadi, awak sakit. Siapa nak buat kerja awak sambung siapkan? Perlu upah kat orang tak? Perlu. Perlu. Jadi duit mana awak nak ambil kalau awak tak sediakan awal-awal? Jadinya kos upah ni perlu dibayar walaupun kita buat sendiri, walaupun kita upah orang. Kalau kita buat sendiri, duit upah tu kita boleh ambil. Guna untuk beli makanan, beli perbelanjaan dan sebagainya lah. Tambang awak nak datang, contoh kan. Minyak motor, contoh naik motor kan. Itu kos upah namanya. Wajib dibayar walaupun buat sendiri, walaupun kita upah orang. Okey. Tiba-tiba awak sakit, awak buat sendiri. Awak sakit oleh kerana awak tak allocatekan kos upah. Jadi nanti tak ada kos upah. Dah susah dah awak nak cari orang pula nak suruh buat kerja. Jadi kos upah kena ada walaupun buat sendiri. Okey, kos overhead. Apa itu kos overhead? Siapa tahu? Kos atas kepala. Betul ke? Kos overhead. Kelas 1T. 1 Tarmizi. Dia dah habis dah ni topik ni. Patut dia tahu dah. Kos overhead. 1 Tarmizi. Bil air, bil elektrik dengan bil telefon. Bil elektrik. Okey, kos overhead ni kos yang kita tak nampak tapi dia ada. Contohnya bil elektrik. Rasa-rasa macam guna tak? Guna. Kalau contohlah buat projek plaster of Paris tu kan, guna tak elektrik? Guna. Bila awak guna? Buat projek POP. Buat projek POP awak tu kan, ada guna elektrik tak? Ada ke tak ada? Gunalah sebab kita hidupkan kipas. Betul tak? Kita hidupkan lampu kan? Kalau awak kata tak guna, lepas ni kalau awak buat projek POP dan sebagainya, kena tutup lampu kipas, tak payah guna. Okay, jadi kita kena guna, kita tak nampak. Elektrik, api, air. Guna. Masih guna. Contoh awak buat kerja kayu, projek kerja kayu. Guna air masa bila? Kos upah. Tangan. Okay. Bil telefon, mana ada guna telefon? Buat kerja. Masa bila guna? Nak chat. Dah tanpa. Masa nak jual.
Masa nak jual kan ataupun kita nak beli barang, kita order daripada Shopee, kita guna telefon kan, guna internet, betul tak? Betul. Ataupun kita call supplier, okey. Itu semua kos-kos yang terlibat lah. Dia panggil kos bahan mentah, kos upah dan juga kos overhead. Okey, ni contohlah. Bahan-bahan ni kos bahan mentah, contohnya kayu, papan lapis, paku, cat, glue dan kertas las. Bahan mentah ni yang kita gunakan untuk menghasilkan projek dan biasanya dia akan melekat pada projek. Kalau alatan dia tak melekat. Contohnya kalau awak beli alatan screwdriver, tak payah masuk dalam kos bahan mentah sebab screwdriver awak tak melekat kat projek. Faham tak ni maksud cikgu? Faham. Faham. Okey, bagus. Seterusnya kos bahan. Ni contohlah. Kita nak buat 100 unit tadi kan? Ingat tak 100 unit apa kita nak buat tadi? Diagram. Gambar. Okey. Jadi kita akan gunakan 100 unit lah. Kayu berurah, kayu, tersaiz kayu, MDF bar, perspektif, paku, kertas las, cat dan glue lah. Okey. Berapa jumlahnya tu agak-agak tu? 300. Ha? 300. 300. Kos kayu 300. Kayu 10 kali 20 kali 200. 100. Okey. Berapa total ni? Tolong kira. Boleh tak kira? Boleh. Berapa total dia jumlah? Semua. Ambil kalkulator kira. Berapa tu? 300 campur 100 campur 150 campur 350 campur 250 campur 200 campur berapa lagi? Kelas? Campur RM5. Campur RM5. Lepas tu campur 50 keping kali 3% berapa? Campur RM26. Tak, 50 RM25. keping campur. Ha? RM25. 25? RM50. 50 kali dengan 3%. RM15. 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 Campur berapa? RM26. 26. RM8. Campur 8. RM8. Jadi berapa total? 1,704. 1,704. 704. 704. 1,404. 1,404. Nampak tak? Saya tulis tu. Okey. Okey. Itu kos bahan. Kos upah pula. Kita kena kira bilangan pekerja, kadar upah dan tempoh siap. Okay, jadi satu orang, contoh kita ambil satu orang pekerja kali dengan masa diambil 2 jam kali dengan sejam RM2.50. Itu pengiraan upah lah. Okey. Ini berapa ni agak-agak kos upah? RM5. RM5. Ha? RM5. RM5. Okey, RM5. Okey. Kos overhead, bil elektrik, bil air, bil telefon, kos pengangkutan dan sewa. Kapaklah. Okey. Contoh kos upah kita ambil. Bilangan pekerja ada 1 masa diambil 3 jam dan untuk satu unit RM2.50. Jadi berapa kos untuk 1 unit tu? Kos upah. Kalau ikut contoh ni. 1 orang kali 3 jam kali dengan RM2.50. Berapa? RM7. 50 sen. 50 sen darab dengan 100. RM750. 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 100 unit. 100 unit kan? Kos overhead. Kita anggar aje lah. Elektrik 30, air RM2.
Jadi 32 ringgit. Telefon. Tak masuklah, dia tak masukkan. Mana kita kalau tak masuk pun tak apalah. Mungkin sikit sangat dia tak ambil, tak masuk. Kalau ada masukkan, tak ada masalah. Kalau ada sewa, masukkan sewa. Kalau ada pengangkutan, masukkan pengangkutan. Kalau ada courier service, masukkan courier service. Okey. Okey. Kos pengeluaran. Kita nak tentukan A untuk apa A? SMA. A apa A? Attainable. Bahasa Melayu kata apa? Internet. Attainable dia berapa tengok? Boleh disanakan. Okey, maksudnya tadi kita tengok. Boleh dicapai. Kos jualan tolak kos modal. Kalau ada untung maksudnya dia boleh dicapai lah. Projek ni boleh dilaksanakan. Kalau rugi, projek ini tidak boleh dilaksanakan. Contoh kos bahan tambah kos upah tambah skor overhead dapat kos pengeluaran. Okey, contoh kos bahan tadi kita kira berapa? 1,404 1,404. Ton. 1,404. 1,404. Kos upah dari berapa? RM750. RM750. Lepas tu kos overhead. RM32. Kos overhead 32. Jadi total berapa semua? 2186. 2,186. Berapa RM? 2,186. 6 betul tak? 86. Betul. 2,186. Itu kos pengeluaran. Okey, jadinya kos modal awak nak jual berapa agak-agak? Okey, itu untuk 1,000 unit jadi bagi dengan 100. Jadi 1 unit berapa agak-agak harga dia? RM10. Tadi kos dia 2 RM 2,186. Waktu dia kat kertas bagi dengan 100. Jadi 1 unit berapa? Kos nak buat RM21. RM21. 86 62. 86 sen. Tengok kawan buat saya. RM21.86. Okey. Jadi agak-agak nak jual berapa ringgit? RM23. Murahnya ambil untung. 25. 25, 23, 50. Tengoklah keuntungan yang kita ambil. Dia mesti ada keuntungan. Bila ada keuntungan, maksudnya kita punya projek itu boleh dicapai dan boleh dilaksanakan. Faham tak? Faham. Tapi ini kita dah buat ke belum projek ni? Belum. Kita baru rancang. Faham tak? Kalau awak rasa terlalu mahal, tiba-tiba kita kira seunit jatuh RM100. Agak-agak ada tak kawan awak nak beli bingkai gambar RM100? Ada. Jadi boleh dikatakan attainable? Tak. Jadi kita akan ubah. Jadi kita ubah kita punya jadual, kita buat projek lah lain. Itu perlunya. Nampak tak beza smart dengan yang tadi yang kos kuantiti pengiraan kuantiti. Nampak tak? Nampak. Okey, lepas tu R untuk apa? Realistik. Realistik. Tadi cikgu dah beritahu tadi lah. Kita tengok harga sesuai tak? Kan? Okey. Contoh yang ni lah. Kenapa kita buat Viva? Sebab untuk kita punya target adalah untuk orang yang bergaji RM1,500. Contohnya tadi macam bingkai gambar. Untuk harga yang RM30. Bolehlah pelajar beli. Betul tak? Betul. Contohnya ni Viva. Kereta Viva. Harga dia RM40,000. Untuk orang yang bergaji RM1,500 hingga RM2,000. Orang bujang. Sebab kereta dia kecil kan. 4 seat. Okay, kita beli Viva Zora pula. Harga dia RM60,000 hingga RM80,000. Ada 8 seat. Untuk target customer dia adalah orang yang berkeluarga
gaji dia 2,500 hingga 4,000. Kan? Kos nak bina dia, Viva dengan Zora, agak-agak mana yang mahal? Zora. Zora lagi sebab dia besar kan. Lepas tu kita tengok pula Mini Cooper. Gaji 8,000 ke atas, ada 4 seat tapi dia 200,000 harga. Kenapa Mini Cooper ni mahal? Dia kelajuan dia lain. Apa dia? Laju. Dia Dia lebih laju daripada dia lain. lebih laju, lebih cantik dia. kan. Kualiti. Dia. Kualiti. Dia lebih Itu nama. kualiti. Okay, Nama. kualiti. Nama. Okay. Tapi ini sekadar Kehendak. Kehendak. betul tak? Kehendak. Seat sama je, 4 seat juga sama dengan Viva. Saiz pun dalaman dia lebih kurang macam Viva je. Tapi ini kerendak 200,000. Tak apalah kita jual mahal. Tapi sesuai dengan kita punya pengguna, ada yang nak beli 200,000 ni. Sebab ada orang bergaji 8,000 dan ke atas. Faham tak maksud saya? Faham. Contoh bingkai gambar tadi lah. Bingkai gambar kalau kita nak jual dekat orang, kita boleh buat, kita nak jual kat Sultan lah contohnya kan. Kita nak jual orang-orang VIP, orang yang banyak duit. Kita boleh buat bingkai bergambar disaluti dengan emas. Boleh? Boleh. Sebab target kita adalah target customer kita dah ada orang lain lah kan. Faham tak? Kalau kita target customer kita pelajar, jadi kita kena buat yang harga sesuai dengan pelajar. Okey, itu namanya realistik, kesesuaian dan kehendak. Maksud tujuan. Okey. Dan akhir sekali P, iaitu time bond, tempoh masa dan sumber kewangan. Kalau awak tengok projek-projek lah. Kalau awak tengok, awak perasan dekat tepi-tepi jalan ke, dekat-dekat bangunan yang tak siap lagi, awak tengok tak ada satu macam signboard tu. Dia kata tarikh mula siap, tarikh mula projek, tarikh siap projek. Nampak tak? Perasan tak? Perasan. Contoh kalau nak masuk maktab. Nak masuk maktab kita kan ada nak buat jalan tu kan? Awak tengok tak kat tepi tu dia ada macam satu signboard besar, dia tulis tajuk dia membina jalan Teriang Bandar 34. Kalau bawah dia sekali, awak tengok bawah sekali, tarikh mula, tarikh siap. Itu adalah tempoh masa untuk pelaksanaan projek. Okey, contoh yang ni lah rumah. Rumah ni rumah kayu biasa je, kita ambil masa 3 bulan. Yang bawah ni rumah batu campur dengan kayu. Kita ambil masa 6 bulan. Yang bawah tu kecil sikit, yang atas tu besar. Yang bawah tu besar, yang atas tu kecil. Okey. Sumber kewangan. Simpanan sendiri, pinjaman yang keluarga, pinjaman dari bank. Kalau yang ni rumah kayu ni, bank tak akan bagi pinjaman lah. Okey. Ini biasanya kita simpan duit sendiri. Sumber kewangan tu perlu jugalah. Macam kalau pelajar sumber kewangan dia bersiapa agak-agak? Simpanan diri dan keluarga lah kan? Betul tak? Kalau awak nak buat projek besar lagi, mungkin kita boleh minta bantuan ataupun geran-geran daripada kerajaan. Okey, itu dia dinamakan sebagai smart. Betul tak? Faham tak ni? Betul. Saya ulang balik. S untuk apa S? Spesifik. Spesifik. Okay. M. Measurable. Measurable. A. Attainable. Attainable. R. Realistic. Realistic. T. Time bound. Time bounds. Okay, jap. Mana tadi? Saya nak tengok sekejap 117. Nampak lagi tak yang saya share tadi? Nampak. Nampak. Okey. Kelebihan bekerja berkumpulan dan bandingkan dengan individu. Yang pertama, individu. Memang dia kurang tekanan, tapi kalau berpasukan ada tekanan sedikit tapi hasilnya lebih baik lah, lebih optimum. Okey. Ini kelebihan bekerja kumpulan. Untuk individu, kita akan kurangkan tekanan sebab kawan-kawan kita turut membantu kita. Faham tak? Kelebihan kerja kumpulan ni untuk diri kita lah.
Macam kita, contoh saya pandai melukis. Kawan saya pandai melukis. Jadi kita boleh minta tolong kawan buat. Jadi kita dah kurang tekanan untuk menghasilkan lakaran. Contohlah. Okey, individu pula kalau kita buat kerja secara kumpulan, tanggungjawab kerja kita kongsi sama dengan kawan-kawan yang lain. Okey, boleh guna kepakaran dan kemahiran dan pengetahuan masing-masing. Okey, contoh kalau individu ni, contohkan saya pakar dalam buat laporan. Jadi saya ambil SU. Kawan awak pula dia tulisan ni buruk, bodoh, kan? Jadi dia kita kena minta kita tolong buat laporan lah supaya dia pula pandai dalam menghasilkan produk. Jadi kita minta dia buat produk. Jadi kita dah membagi-bagi kepakaran kemahiran dan boleh berkongsi pendapat. Share pendapat. Okey, pasukan. Dapat hasil yang optimum sebab kita bekerja pasukan, hubungan baik dalam ahli pasukan, melibatkan penyuluh, dapat memastikan sumber yang ada dan motivasi kita meningkat. Biasanya kalau kita bekerja pasukan, kita akan motivasi meningkat lah sebabnya kita tengok kawan kita boleh buat, kita pun rasa teruja, tercabar, kita pun nak buat juga. Itu kelebihan kerja secara berkumpulan. Awak suka buat kerja individu ke berkumpulan? Berkumpulan. Saya pun suka berkumpulan lah, senang kan? Awak buat kerja sikit, saya awak buat sikit, awak buat sikit, tapi hasilnya lebih baik daripada buat seorang-seorang. Sorang-sorang. Okey. Kalau kita bekerja dalam dunia luar nanti, memang kita akan sentiasa bekerja berkumpulan, tak boleh kerja seorang-seorang. Kecuali kalau awak duduk dalam kubur lah, awak dikerjakan seorang-seorang. Ada berkumpulan tak dalam kubur? Tak ada kan? Dikerjakan oleh Mekar dan Nakir seorang-seorang je lah. Kecuali kalau awak rajin baca Quran kan, selalu baca Quran, hafal Quran, itulah kawan awak nanti. Okey? Peneman. Peneman. Okey, tamat BDPR bab okey. Jangan terima kasih. Lah ini saya tak buat lah ni. Dalam kelas boleh lah. Okey. Okey, kita belajar sangat mana tadi? Smart je kan? Kaedah unit dan juga smart. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ini awak punya tugasan nanti saya masuk dalam Telegram. Okey. Lepas tu insya-Allah kalau mana itu? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah, saya sempat hasilkan, ada kelapangan untuk hasilkan kuis. Saya akan buat kuis lah untuk pertemuan akan datang. Tunggu je lah untuk topik ni lah. Boleh? Boleh. Kehadiran 118 sahaja. Maksimum saya tengok ni 118 lah. Saya tengok balik. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada. Okey, selamat kembali ke MRSM pada minggu hadapan. Selamat menunaikan ibadah korban lah, siapa yang berkorban. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Cikgu bersama. Selamat Hari Raya, Hari Korban. Selamat Raya semua. Kita tamatkan kelas kita dengan Zulkifli Farah dan juga Wal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Jangan lupa tengok YouTube saya. Jangan lupa tengok YouTube. Amal. Cikgu.